ada punya seriously knowledge kajian tindakan ni. Ambil masa berapa bulan doktor tanya? Boleh ya. Daripada tahun lepas kot kan? Tahun lepas bulan berapa? Bulan berapa kita buat bengkel pertama? Dalam bulan berapa kah? Ingat juga. Masa bengkel-bengkel tu kita dah tulis juga dah sikit-sikit. Tembak-tembak kat doktor tu last year tu. Lepas tu kita berhenti lama. Lepas tu bulan 2021 tu sebelum raya tu kita dah settlekan kan. Ada 18 bulan ke? Boleh lah doktor. Jangan tahun-tahun. Okey lah. Okey, 2 orang aja kah? 2 orang aja? Seorang lagi belum masuk. Okey. Fatin, saya rasa kena ambil cushion, duduk atas cushion sikit. Tak nampak ke muka saya? Okay. Saya kena cari cushion untuk awak nanti. Sekejap. Okey. Sekejap. Dia punya masalah itu macam student saya kan, yang saya ada seorang student doctorate kan, dia punya pattern kan, dia tak suka tengok saya. Tiap kali kan dia punya pattern kan, sama ada dia tunjuk macam ini, dia tunjuk atas ataupun kan dia akan tunjuk macam ini separuh muka. Jadi akhirnya saya pun tutup video saja, saya tak mau tengok muka dia dah. Sekenlah doktor. Okeylah juga doktor dia nak buka. Alasan saya senang. Saya kata kalau muka saya pun tak berani nak tengok kan, macam mana dia nak tepan dengan Viva. Okay, kita mula Jadi saya sudah go through the whole paper UO kan. Okay, syabas dan tahniah saya ucapkan sebab saya rasa tak senang. Bukan satu proses yang senang untuk awak siapkan satu paper yang lengkap ini. Jadi masalah memang masih ada, tapi kira minor. Saya dah betulkan, saya dah semak paper you dari Yati hantar sampai tadi kan, lebih kurang I think saya sudah tengok 2 hari berturut-turut dah. Okay, jadi saya pun cuba semak awak punya bibliografi. Saya cek bibliografi awak satu persatu, tengok ada tipu saya tak. Ada satu yang saya rasa tipu saya. Jadi tapi saya jumpa yang bibliografi itu, cara tulis itu saya betulkan. Jadi itu kelebihannya kalau siapa hantar dulu. Orang yang hantar dulu kan, saya biasanya lebih bersemangat untuk tengok, walaupun hari ini kan memang tak larat nak bangun. Tadi pun dah baring dari bilik tidur kan, tak tahan. Okey. Jadi saya rasa proses itu sudah kemas, dah cantik proses itu. Jadi apa yang kita akan bincangkan petang ini kan, nanti just alert dengan apa yang nak ditambahkan. Okay, yang perlu tokok tambah, yang tokok tu kan, yang delete itu saya dah tolong delete dah. Okay, tapi saya tunjukkan yang skala pembetulan itu supaya you all nampak macam mana job stack kita semak paper you all kan, 1:1, especially kalau saya yang semak. Okay, dan pada masa yang sama kan, saya kongsi sikit kan tentang kenaikan pangkat. Okay, sebab saya validator juga, jadi saya nak kongsi sikit sebagai extra kepada you all kan. Jadi kita pun, itulah sebabnya dari awal sampai akhir kan saya galakkan awak bertiga kan kena tahu setiap bahagian yang awak tulis. Bila awak tahu setiap bahagian yang ditulis itu kan, macam contohnya kalau Fatin hanya tulis bahagian method tak cukup. Fatin kena tahu apa yang Yati tulis, Yati kena tahu apa yang Zara tulis. Jadi Zara kena tahu apa yang mereka dua tulis. Sebab nanti bila validasi contohnya kan, you hantar kertas ini untuk divalidate, maka jangan terkejut, ramai doktorat jadi validator kali ini, and then kita suka tanya overall, and then kita telah sebenarnya saya tak boleh beritahu kan, kita sebenarnya telah pun kan kita akan tanya tentang paper yang you all tulis itu. Kalau let's say kan contohnya 10 markah mungkin kalau saya tanya Fatin, jadi Fatin tak boleh jawab. Fatin hanya tahu bahagian dia, saya tulis method sahaja. Jadi kalau saya tanya Fatin, ada berapa muka surat, ada berapa
bahagian Bila utama muka suram. ada berapa bahagian utama dalam penulisan kajian tindakan ini. Kalau Fatin tak boleh jawab kan, Fatin tak akan dapat mark bahagian itu nanti. Jadi you all kena tahu benda ini sekarang. Okay, sebab itu kita dah lama transform kan dari tahun 2005 kan sampai sekarang kan. Saya ingat lagi daripada first time saya jumpa dengan Datuk di Politeknik Muka dia dalam hotel kan. Time itu saya ingat lagi saya tanya dengan dia kongsi satu soalan kan, saya nak duduk dalam skim DH ke ataupun tak mau duduk dalam skim DH. And then kebetulan sebab hotel itu besar. 2 orang saja yang duduk dalam hotel, saya dengan Datuk 2 orang. Jadi ada kesempatan lah saya banyak bersembang dengan dia tentang kelebihan skim kita, dengan kekurangan skim kita, dan tepat sekali apa jangkaan Datuk yang dia maklumkan saya. Dia kata awak tunggu selepas 10 tahun. Awak tengok akan terima macam-macam aduan, macam-macam kabar angin, macam-macam surat layan ke kementerian, komplain ini, komplain itu. Betul, itu yang berlaku sekarang. Dan mostly orang yang hantar surat-surat itu adalah orang yang tak buat kerja. Okay, jadi itulah sebabnya saya rasa bangga, saya rasa gembira. Saya cakap dengan kawan saya kan, at least JPA pada tahun 2021 adalah satu kumpulan yang akhirnya akan hantar kertas untuk saya semak. Okay, jadi syabas saya ucapkan. Okay, jadi sekarang kan saya share sikit kan, saya share tentang Saya share tentang paper itu kan yang saya semak dari A sampai Z. Dan ini adalah semakan yang paling lengkap saya untuk JPA pada 2 tahun ini saya rasa. Sebab lama orang tak nak hantar dah. Okey, nampak ke? Nampak tak? Dapat. Okey. Jadi kan, sekarang kan saya mula-mula saya tidak delete dulu. Saya simpan semua ni. Tengok bahagian-bahagian yang saya add and drop semua yang saya ubah sesuai ini kan. Okey, semua bahagian yang saya buat. Saya rasa dia tak tunjuk semua lagi. Oh my god. Accept. Okey. Jadi kita tengok dari awal kan, tengok dari sini ya. Okey, format dia kan sekarang saya telah siapkan format untuk you all, Journal Sains Sosial dan Pendidikan Teknikal. Okey, untuk version 2 sebab you akan publish tahun ini, isu 1, isu khas 2021. So kita akan mula dari sini, saya semak dari sini Jadi saya pergi accept. Jadi ini yang telah saya semak semua. Okey. Then bahagian ni ada banyak ejaan yang salah. Tapi ejaan yang salah yang sempat saya nampak saya betulkan sudah. Jadi ini analisis dokumen. Okey, koma. You boleh detect kan yang warna yang saya highlight ini kan? Boleh detect tak? Boleh. Okey Jadi yang tak perlu saya potong macam dalam abstract kita tak payah letak min. Okey. Saya delete dia semua dah. Lepas tu ada perkataan yang saya tambah, kemudian ayat yang saya betulkan struktur ayat situ. Okey, jadi extract sudah okey. And then formatting di sini sebelum dan before dengan kata kunci itu kan, make sure dia before 6 point Okey. And then yang ini receive saya terus letak bulan hari ini receive Mei 28 Okey. So ini 2021 serta okay. And then sekarang kan okay, kalau macam ini sekarang ini kena kita turunkan dia. Okay, so kita accept dulu. Okay, yang ini kan ini kalau ini tajuk dia, sebelum space tajuk dia, selepas space tajuknya semua 10 point 10 point dia. Kalau tak pastikan boleh tengok Jostep punya template kan, template ada di sini. So template itu dia tengok ini. Kalau tengok dekat sini kan tengok ini adalah 10 point. 10 point nampak tak 10 point. Single spacing. So ada 2 spacing tadi you all letak 1.5 spacing Okey. Saya dah betulkan. Okey, sekarang inilah dia Ini yang awak letak 11 point tadi. Okey, ini dah CLO. Okey, kemudian PLO. Okey, right dan Larsen 2016 dalam menghasilkan penulisan yang baik.
Okey, macam yang ini kan Noraini 2016. Kalau penulis itu ataupun pengeliti Melayu kan, jangan tulis Noraini Talib. Nama bapa dia jangan masuk. Kita hanya masukkan nama pertama dia kalau penulis itu Melayu. Kalau penulis itu Cina kan, awak hanya masukkan macam Ling. Kalau penulis itu orang barat kan, kita masukkan nama keluarga dia. Okey. Dan ini adalah tadi saya ada letak dalam grup kan yang ini yang ini untuk perhatian awak semua nanti kan boleh semak lagi melalui APA format 6 ini yang saya bagi Doktor. Ya saya. Doktor, kalau penulis dia 3 orang macam tu? 3 orang kalau buat kali pertama. Contohnya Fatin, Yati dan Zara kan. Okey. Buat kali pertama 3 orang. Menurut Fatin, Yati, dan Zara kurungan 2021 bla 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 bla. Tapi kalau katakan kali kedua awak nak sebut lagi 3 orang ini kan. Okey. Fatin ETAL.2021 telah mengatakan kalau kali kedua AO. Kali pertama kena masuk semua nama. Yes. Tapi kali pertama kalau dia lebih 6 orang ataupun 7 orang penulis, terus straightforward kan letak AO sahaja. Okey. Okey, sebab dia terlalu ramai. Okey? Okey, so ini yang macam tengiin bahasa Inggeris ini kan, kena italikkan dia. Okey, macam ayat ini, saya betulkan ayat ini. Okey, justru, tak ada justru itu, huraian daripada. Okey. So yang ini semua dari segi sikit saja yang ini semua tak apa, ini semua masih lagi minor correction, ini pun masih lagi 11 point. Objektif kajian. Okey. Dan kajian ini melibatkan 4 orang pelajar semester 1 yang telah mengambil kursus ini Okey. So, kita telah betulkan metodologi kajian Okey. Lepas itu dekat sini mengedarkan soal selidik untuk menentukan masalah pelajar yang sebenarnya dalam melaksanakan tugasan jadual 1. Jadi jadual 1 ini kan sebab tinjauan masalah ini kan masih lagi sebenarnya nak cuba untuk kenal pasti masalah itu kan. Sebab mula-mula yang jangkakan itu jangkaan belum lagi confirm. That's why dalam tinjauan masalah, beritahu saya kata awak telah gunakan soal selidik, awak gunakan analisis dokumen, awak gunakan temu bual, itu untuk mengesatkan masalah yang jangkakan itu adalah betul kan. Alright. So, saya ubah ayat di sini. Lepas tu kan yang dekat sini saya letak jadual 1, okey, dalam melaksanakan tugasan kurungan jadual 1. Okey, ini yang you kena semak nanti bila siapkan. Sebab sekarang saya rasa jadual awak kan agak berselerak kelang kabut kan. Tidak tahu mana satu jadual 1, mana satu jadual 2, itu yang kena check So sebab ini yang first yang saya nampak, so saya letak jadual 1. So ini jadual 1 dot space tengok. Ini cara kita tulis. Okey, cara kita tulis. Dan ini semua mesti huruf kecil. Okey. Dan lepas itu ini tak boleh ada space, kena tarik dia ke atas. Alright. And then garis ini kan telah saya buat adjustment kan. Kalau awak tengok kan yang saya ajar, okey, border and shading ini kan. Kalau garis atas ini, pertama ini mesti 1 point. Okey. Kalau garis yang bawah ini mesti quarter point, 1/4 point untuk garis yang di bawah ini. Okey. So that's why kan tengok jadual ini kan garis atas ini gelap sikit. Garis bawah ini warna dia tak segelap seperti atas. Okay? So ini formatting semua kita kena jaga. So ini sudah. Okay, sekarang jadual ini kan kita perlu. Okay, sekarang awak tengok. Oleh kerana jadual ini kan awak buat tapi lepas itu. Okay, saya accept ini dulu. Okay, sekarang awak tengok. Jadual ini kan dia mula dari sini. Okey, kita tengok format jadual JOSTEC kan. Okey, format jadual JOSTEC
kita letak di sebelah justify sebenarnya, sebelah kiri sebenarnya. Jadi, kena make sure benda ini pun dia kena pergi ke sebelah kiri juga. Okey, pergi ke sebelah kiri. Tapi lepas tu awak tengok kan, ini sampai muka surat seterusnya kan. Jadi, apa boleh kita buat? Kita boleh cuba tengok, boleh tak kita adjust dia supaya dia naik atas sikit. Okey, cuba kita adjust di sini kan. Okey. So kalau saya accept tengok apa yang berlaku. Okey, masih ada lagi sikit dekat sini. Okey. Kalau tak dapat sudah kan, jadi apa cara dia? Kita benarkan awak kurangkan sikit. Okey, cuba letak 9 tengok apa yang berlaku. Okey, 9 semua sudah naik atas. Okey. Jadi saya nak tanya kan, langkah 1 minggu 1, langkah 2 minggu 1, langkah 3 minggu 2. Betul ke? Ini betul ke? Siapa buat ni Zara? Kat pengumpulan data. Saya tidak buat ni. Ini plan kita lah. Kita rancang kita ni. Saya tanya, ada typing error ke? Tak ada, ha? Langkah 1 minggu 1, langkah 2 minggu 1. Mula-mula kita analisis dokumen tu kan yang Analisis CORR. analisis dokumen tu kita tengok juga pencapaian pelajar modern reading tu. Kita tengok juga pencapaian dia sebelum ni. Okay. Zati ambil student yang Average. Jadi betul lah, ha. You all letak satu langkah ini betul lah, ha. Okey. Dan yang ini kan kita kena alert kan, macam full stop ini di belakang pensyarah khusus ini kan, jangan kita letak suka hati, ha. Kita kena buang dia. Okey. Lepas tu ini kita letak je macam ni sekarang. Okey, kita tengok overall macam mana. Okey, inilah format jadual APA yang sebenarnya, ha, yang betul, ha. Okey, dah betul kan? Okey, ke bawah. Okey, ini kena hati-hati sebab sekarang laporan ini telah siap selepas kita siap melaksanakan perancangan kita kan. Jadi bila kita telah siap melaksanakan perancangan kita kan, mula-mula sekali kita buat akan. Tapi sekarang mesti buat telah. Okey? Ini kena jaga, ha. Ini. Jadi saya tukarkan ini kepada telah. Okey, iaitu berbantukan analisis pencapaian core, boleh. Semakan dokumen juga telah merujuk kepada ini oleh pensyarat. Okey, ini tarik. Okey. So, sekarang ini okey. Go through. Ini okey. Okey, ini kan sebab ini adalah label keberapa. Kalau awak tengok format saya kan, selepas label ini kan, maka kalau awak nak buka subtopik yang seterusnya, kena buat tajuk italic. Third label ketiga dah. Okey. Jadi bila sampai sini kan, ini label yang kedua, temu buah berstruktur. Sampai ini kan, maka dia label ketiga. Okey. So kita accept. Okay. So ini masih okay lagi. Okay. So ini masih okay. Ini pun label ketiga, ha. Cara pelajaran berkaitan. Okay. Faktor pensyarat sekarang. Okey, ini sebab alang-alang dia masuk sini kan, jadi apa yang kita boleh buat kan, kita boleh turunkan dia, ha? Turunkan dia.
Macam yang ini tadi kan, yang ini kan Aminah Marifah. Jadi kalau penulis Melayu kan letak perkataan nama pertama dia Aminah sahaja. Rustano WS tidak akan letak. Tak akan letak WS. Dan Desiani 2014. Tak boleh letak full dia. Okey, saya nak tanya. Sekarang ini kan okey. Ini saya takut dia akan lari kan, betul tak? Sekarang raja ini lari kan? Jadi nanti kan saya cadangkan kalau you all buat nanti kan ini. Tengok dia. Okey, kena belajar buat jadual kan. Kalau let's say yang ini di dalam jadual kan. Jadi kita kena buat edit test itu kan. Pastikan nota ini yang awak tulis itu dia berada di dalam peta. Jadi dia tak akan lari nanti. Jadi saya tengok. Jadi ini nanti saya minta tolong kemaskan yang ini, raja ini. Kalau perlu grupkan dia, kalau rasa baik grupkan dia kan macam yang ini kan. Kalau awak rasa nak grupkan dia, better awak grupkan dia supaya dia tak lari. Alright. Okay, lepas itu ini adalah nama raja. Nama raja itu kan saya pinta letak ke bawah. Jadi bahagian ini saya tak boleh tolong. Bahagian ini you kena buat bahagian ini. Alright. So sekarang ini jadual yang kedua. Ini betul ke ini minggu pertama ataupun minggu kedua? Saya tak pasti. Sebab saya nampak penulisan awak macam letak minggu 2, minggu 3, minggu 1. Yang ini 1 ke? 1 ke 2? Mula-mula awak letak 2. 2 kelebihan. Memang 2 ke? Minggu Perincian ni biasa minggu 1. Yang ini kita tengok balik doktor. Ini kena tengok balik ini Ini kira bimbingan kelompok yang pertama. So minggu itu kan kena cek balik minggu itu. Sebab saya tengok huraian itu kan, saya rasa macam awal salah letak nombor, tapi huraian itu betul. Kalau tak letak minggu tu doktor. Jangan tak letak sebab itu kajian tindakan kita pentingkan dia. Nampak time frame ni doktor ya? Baru kita nampak you betul-betul buat tindakan. That's why saya letak, saya rasa macam ini betul sebab minggu 4 awak buat 2 perkara kan, bimbingan kelompok dengan submission day kan. So saya rasa mungkin betul tapi you double check lah double check dulu. Okay. Okay, ini saya kena accept dulu. Okay, jadi 1 jadual tadi, 2 minggu tolong check, 3 kan nombor jadual kena tengok semula. Sebab tadi baru jadual 1, ini jadual 2, and then sekarang ini jadual 3. So saya bubuk sini jadual 3, saya tak pasti betul ke tak betul. So nanti double check nombor jadual. Okay. Yang Jamaluddin dan Noliana 2008 di mana bimbingan kelompok dapat memberi bantuan. Okey. Tengok ini sebab sini ada jadual satu lagi. Saya rasa you combine, lepas combine tidak ubah nombor kan?
Itu dalam jangkaan saya dah. Yang ini kan kalau dia 0.5 kan kena 5.500, 0.500, 4.50 nak standardkan semua kena sama. Nah, ini sebab tengok ada jadual 2 lagi di sini. Nombor jadual kena tengok. Lepas tu dekat sini kan sebab ini kita letak nombor huruf kecil kan. Maka sini maknanya kan kita kena letak huruf kecil juga. And then kenapa ini macam besar sikit spacing dia kan. So kita double check tengok 1.5. Jostek kan sebab kita nak mudahkan. Itu sebabnya saya sengaja letak semua single spacing untuk senang saya detect. Macam yang ini pun saya rasa spacing dia besar. Tengok. Siapa punya kerja ini? Tengok ini pun. Semua single spacing ya kalau template Sebab itu tengok template saya kan. Dalam template sini kan. Sengaja saya letak tu single spacing sebab saya nak mudahkan semakan oleh reviewer nanti. So reviewer ada yang kata format tidak diikuti, jadi kita nak mudahkan semua letak single. Tengah nampak. So nak double check tengok itu So ini okey. Ini kan kenapa ini 0.00 Ini kenapa 0.0 mustahil 0.0. Saya pun tahu sebab saya kira pakai Excel. Lepas tu saya pun pelik juga mula-mula tapi itulah tak tanya lagi. Kira pakai Excel je. Sebab dia 4 orang je. Kalau dia 4 orang macam ini kan, cadangan saya kan, awak buang semua sisihan piawai. Ini ejaan pun buang semua sisihan piawai. Sebab kenapa sebab kalau awal 4 orang awal letak sisihan piawai kan nak nombor dia besar, you tahu tak apa maksudnya kalau dia 0.4 keluar. Kalau 0.4 ataupun 0.8, 0.9 keluar kan, maknanya benda itu jawapan itu macam skop pandangan dia itu terlalu capak ke merata-rata. Pelbagai pandangan yang terlalu berbeza. Dan itu boleh mengganggu keputusan penulisan awak nanti. Jadi saya rasa bagus awak keluarkan sisihan sebab ini kajian tindakan. Saya rasa tak payah letak sisihan. Jadi jadual kan letak skomin je lah. So ini nanti semua orang tolong betulkan. Okey, dan ini kan jadual ini, nanti tengok jadual ini kan boleh tak dia muat di bahagian atas. Saya cuba tengok kan kalau kita kecilkan sikit saja kan. Tapi saya rasa boleh muat sebab lepas awak delete yang ini kan, awak delete sisihan piawai ini tarik ke tepi sini, ini besarkan laju dia, memang boleh muat. Okey? So ini boleh muat, nanti awak uruskan dia. Okey, kesimpulan awak. Okey, yang ini kan kena belajar. Okey, saya nak tanya ini. Ahmad Muhammad Fadli ataupun Muhammad Fadli Ahmad. Mana satu yang betul? Sebab kalau saya tengok di sini kan yang awak tulis adalah menurut Ahmad dan Fadli 2008 kan. Lepas tu sini awak letak Ahmad, Muhammad Fadli. Ini seorang ke dua orang? Kalau saya picture tadi macam 2 orang ya. Tak mungkin. Kalau saya tengok sini kan, master thesis tak mungkin 2 orang buat. Jadi the best way kan kita cuba tengok kan. Kita cuba tengok siapa orang ini tengok.
Muhammad Fadli Ahmad. Fadli Ahmad. Siapa punya kerja ni? Ingatlah saya. Muhammad Fadli Ahmad. Jadi ini kena susun. Ini kena susun semula. Muhammad Fadli je kan? Ahmad pun masuk juga. Jadi kita kena ambil ini Muhammad Fadli. Okey. Itulah kadang-kadang saya akan check macam ini. Okey, ini master thesis dia kan? Okey. Kita tengok, kita confirm dulu. Ini master thesis ke master project dia? Okey, thesis dia, thesis. Jadi, kalau macam ini, kita akan kata unpublished master thesis. Kalau tidak tahu macam mana nak quote dia kan, tengok yang ini. Yang saya bagi awak. Awak cuba cari THESIS thesis. Okey. Tengok master thesis. Tengok nampak tak master thesis? Jadi dekat sini kan awak tengok unpublished master thesis diikuti dengan university. Ini cara kita quote dia. Alright. So sekarang dekat sini unpublished master thesis. Unpublished master thesis. Kemudian jadi ini tajuk thesis dia. Mana pergi tajuk dia? Ini tajuk dia. Lepas tu ini university dia. Okey, University Tun Hussein Om Malaysia. Okey, kenapa ini tiba-tiba Om Malaysia di sini? Maknanya kan awak kena belajar guna ini guna ini. Paragraph pergi sini, paragraph special hanging sini. Nampak tak? Klik tekan hanging sini. Okey, dia akan automatik masuk. Alright. Once again. Once again RM5 Okey. Kalau macam ini kan, ini paragraf, klik paragraf apa? Okey. Klik tepi tu. Begini, okey, sini kan. Pergi hanging. Okey. Tengok okey. Tapi lepas itu tengok ini pun tidak betul kan? Jadi, kita boleh tarik ke atas, kita enter, dia akan jana secara automatik. Ini memang orang ini pakai space semua. Bila saya tekan macam ini kan, saya tahu dia pakai space. Tengok. Okey. Baru selesai. Okey, sekarang kan awak tengok kan, Jostnet kan. Okey. Format kita macam mana? Okey. Eject dekat sini. Selepas itu kita ada 6 point. Ada 6 point. Maka dekat sini kan awak kena buat 6 point juga supaya nanti dia akan standardize semua 6 point. Okey, dia akan turun sikit. Alright. Jadi sekarang awak tengok kan. Okey, saya sambung Okey. Yang ini kan ISSN kan. ISSN jangan tulis dalam rujukan. Orang rujukan tak mau tengok ISSN. Okey. Ini siapa punya kerja Lepas tu kan volume kena italic, journal kena italic. Journal, koma, volume italic, kurungan tak italic, isu tidak italic, koma tak italic, pages number italic. Alright? Nur Hayati, koma, Isa Hamzah, koma dulu, baru dan, simbol dan Khadijah. Dan Khadijah ini adakah ini nama penuh dia? Kita kena confirm dulu. Jadi, saya cuba cek dekat sini lagi. Nak tengok ada orang tipu saya tak? Khadijah Abdul Razak. Tengok. Kesian dia, bapak dia kena bunuh dah. Abdul Razak. So kita kena full lah. Kena full. Untuk nama Melayu dan rujukan sini kena full. Nur Hayati, Basil. Amboi, Basil pun hilang sudah. BASIR. Isa Hamzah, Muhammad hilang. MOHD, Muhammad, MOHD. Jadi, MOHD. Jadi, maknanya something wrong dengan ini letak. Ini kan, okey, saya kena cari orang ini dulu dalam paper you. Di mana? 3 orang ini.
Percaya dah tidak Ya, tahu. paper Orang yang sama paper punya. Yati. Paper yang sama. Dia ambil rujukan. Dia kena Percaya doktor. Ni paper lepas dia. Doktor paper sebelum dia. Paper yang lama-lama. Ayo, awak bertiga bunuh bapak sendiri ke? Yati bunuh bapak sendiri. Apa kau ni? Okey, sampai sini pun kebetulan saya nampak. Bila sini kan, untuk jurnal kertas kan, pinti dengan pin tidak mahu. Tak mahu benda itu. Okey, sebab itu nanti orang barat akan baca kan. Okey, kalau mereka baca nanti mereka confuse. Jadi, kita tidak letak pin ataupun pinti di sini. Okey doktor. Sebab ini untuk perkongsian akademik, bukan nak cari jodoh. Jadi orang tak berminat kalau lelaki ke perempuan. Alright. Okay, so ini sekarang sudah. And then tiga-tiga sebab daripada jabatan yang sama. Jadi tak payah 1, 2, 3. Melainkan kalau awak nak letak nama saya di belakang, sebab saya jabatan lain, maka kenalah buat 1, 2, 3. Okay. Apalah orang-orang ini. Tapi Yati kertas ini awak tak pakai untuk atas kan? Betul ke? Ada dia guna untuk rujukan. Dekat penulisan tu. Dalam Citation. Ada dekat citation. Dalam citation sini ada, tapi di atas awak tak pakai pun. Ada kan? Dekat yang Sebab saya cari nama Hayati kan. Saya cari nama Hayati. Tengok. Ini satu di sini. Ini kan rujukan. Tak ada pun. Yati kot kat Yati tulis rasanya. Cuba tengok Yati. 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 Di sini. Tengok tidak sama. Hayati. Ini tadi sebab kita tak jumpa Nur kan. Nur Hayati, Iza Hamzah. Tak boleh ini. Ini Hamzah. Lepas tu ini Muhammad, Iza, Koma dan Khadijah. Okey, tengok Yati lagi sekali. Yati, Khadijah. Betul ke Khadijah? Betul lah. Kena check macam ini. Itulah sebab kan saya sentiasa check macam ini kan, saya suka main-main macam tu. Kalau tak nampak. So ini semua kan kalau macam ini naik enter. Ini sebab awak tadi tidak buat apa tu? Dia punya after 6 itu. 6 point. 6 point tu kena buat. And then sampai sini kan you tengok kan you punya kalau kan paper yang awak boleh access daripada e-journal ini. Tadi saya pergi cari journal ini. Dan paper ini kan awak boleh jumpa dan dia bukan DOI. Kalau dia bukan DOI, tak payah letak sini. Kalau kes kita boleh jumpa dengan penuh semua butiran ini. Journal volume 1, isu 2, muka surat ada, nama ada, penerbit ada. Kes macam ini kan tak payah access tulis ini. Ini tak perlu. Okay. So, ini dia pun sama juga. Jadi saya rasa ini semua akan lari sebab ini kalau edition kan, lapang edisi kan, cuba awak tengok kan, tengok contoh ini kan, kalau awak cari edition. Okay. Dia akan ajar awak, ini cara awak buat edition. Okay. Kurungan edisi yang keberapa. Okay. Jadi saya sudah ubah sesuai untuk awak tadi. Jadi bukan macam ini Bukan ED lapang Okay. Ini pun sama juga yang ini. E-Journal UKN. Ini penipu. Ini siapa tipu saya. Tadi saya cari ini. Tidak betul. Ini adalah No Zahara. No Zahara siapa No Zahara? Zara kah? bukan. tak pernah lagi publish paper. Tak pernah lagi ya. Okey, akan ada. Tak lama lagi. Jadi kan ini sebab dia punya adalah dissertation university. Jadi kita kena buat macam cara tadi. Jadi ini tak buat. Ini juga Norani Talib kan. Kalau jurnal itu kan macam Jostek. Jangan bubuk Jostek. Jostek orang tak minat tahu.
AJTLHE orang tak tahu. Jadi kena cari nama dia ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education. Lepas tu volume tak mau tulis macam ini juga. Lepas tu kan nombor 2 Disember ini semua salah. And then ini saya kata sudah kan tak payah. Kalau dia bukan DOI kita tak mau letak. Okay. Kejap. Dia naik atas lagi. Sebab saya tengok DOI tu ke doktor? DOI itu kan DOI itu untuk macam mana kata DOI itu untuk rujukan orang. Sebab sekarang kan dunia semakin maju. Jadi orang nak cari sumber maklumat itu kan senang. Kalau dulu kan saya nak type no Hayati panjang gila rujukan itu baru jumpa kan. Itu pun kalau salah satu ejaan tak boleh jumpa. Tapi sekarang DOI ini nombor dia. Kita masukkan nombor, paper awak akan keluar terus. Okay. So sekarang setakat ini di institusi kita kan di Politeknik kan sebagai sebuah institusi yang miskin, kita tak mampu nak beli DOI itu sebab DOI itu kena bayar satu dunia pakai. Okey. Tengi impun sekarang you tak boleh pakai. Tengi itu miskin, tengok Politeknik tak mampu nak bayar. Malu saya cakap dengan orang. Hai. Kenapalah kita miskin sangat? Okey, so ini saya ubah suai. Okey, ini jangan kena tulis dengan betul ini. Okey. Now, tengok yang ini. Ini DOI ini yang boleh kekal. Kalau ini DOI kan, ini boleh kekal. Okey, apa yang salah di sini? Ini apa yang salah? Jadi kalau saya nak detect nombor ini kan, saya pergi cek saya cek kertas awak, saya tahu tipu ke tak tipu Okey. Ada, maknanya tak tipu. Tengok orang boleh terus nampak paper ini kan. Jadi sekarang kan tengok soalan saya kan, apa yang silap di sini? Apa yang silap? Tajuk awak tidak italik. Tajuk jurnal itu kena italik. Kalau jurnal ini kena italik dia. Alright? Okay. Apa dia? Nama jurnal tu Marketing Education Review tu ke? Yang ini ke? Okay, kita tengok dia punya dulu. Ini dia letak right di belakang kan. Jadi kalau ini belakang, kita kata right comma di end dot d dot. Jadi ia punya end dot d dot betul. Lepas tu lesson, tengok lesson V lesson B betul lah Okey, sekarang saya nak tengok yang ini. Ini format sebab semua dah lari. Jadi awak kena check dulu dekat sini. Ini masih berdana 10 after 6. Jadi make sure berdana 10 paragraf. Tengok ini sudah lari. After 6. Tengok ini akan pergi keluar margin kan sebab you all set dekat luar tadi. Tengok dia akan lari lagi. Benda ini memang sangat sensitif dia akan lari semua. Macamlah aku pula yang buat semua ini. Ini macam paper aku pula sekarang. Masuk murat lah. Okey, lepas tu kan then kita akan buat sekali lagi sebab saya nampak dia sudah lari semula. Tengok 6. Okey, cantik dah sekarang. Okey, satu lagi, sekarang ini awak tak susun betul-betul. Ikut abjad. Nanti tolong susun ikut abjad Susun ikut abjad dia. Okey, save dulu. Okey, sekarang kita dah format, kita dah check semua dah. Sekarang saya nak go through sikit lagi kan. Lampiran. You tak nak letak lampiran ke? Tak ada lampiran ke? Doktor, kami buat gambar ada lah screenshot. Ke lampiran soal sidik, soalan tu ke? Lampiran soal selidik banyak ke? Satu muka surat? Sikit je. Satu muka surat? 3 muka surat. 3 muka surat. 2 muka 2 muka surat. surat. Rasanya. Jangan rasa itu maksudnya awak tak buat kerja itu. Okey. Ingat 2 macam tu.
Sekarang tak boleh tak ingat sebab itu adalah baby kamu orang Okey, kamu yang lahirkan baby ini. Jangan kata tak tahu Alright. Okey, sekarang nak tanya satu lagi. Gambar itu langsung tak ada gambar ke even though you buat atas talian? Sebab tadi saya tolong kamu letak tengok kan. Ada. Sempat. Belum sempat ikut. Dalam Ada talian. lima gambar lah. Okey. Nah ini yang saya letak. Saya kata dalam kajian ini kumpulan pengeliti telah menyediakan 2 set soalan temu bual berstruktur kepada sekumpulan pelajar dan seorang pensyarah khusus yang dijalankan secara yang dijalankan 2 set temu bual kepada sekumpulan. Ini mungkin tak berapa sesuai di sini kan. Okey. Jadi kalau awak buat sini buang. Okey. Saya nak tanya nanti. Okey. Mungkin awak perlu, since awak kata awak buat secara atas talian kan. Minggu keberapa itu buat secara atas talian? Minggu yang keberapa itu? Jangan tanya saya. Itu baby kamu. Tengok balik. Dia tengok. Tengok hari. Hari tu kan doktor macam perincian masa kita buat penerangan tu, kita buat sesi bimbingan tu, kita kira macam 2 session lah. Satu tu macam bagi view, lepas tu yang kedua tu macam feedback pelajar lah. Itu lagi kurang. Jadi saya rasa nanti awak tengok bahagian pelaksanaan itu. Dalam bahagian pelaksanaan itu minggu keberapa itu kan, awak tengok sebab awak ada buat screenshot kan. Ada screenshot tak? Ada. Nah, jadi itu menunjukkan awak buat proses itu secara atas talian. Jadi kena mention di dalam minggu proses itu, kata itu telah dilaksanakan secara atas talian. And then kan, kita kena semak satu lagi perkataan tu. You nak pakai atas talian ke dalam talian? Dalam. Aku dalam. Mungkin atas talian. Online. Kalau bahasa Inggeris kita kata we conduct it online atas talian. Tapi kementerian kan majoriti mereka tak ajar English. Jadi kalau macam Yati ajar English kan? Tak ada. Kalau online saya rasa atas talian. Tapi you kena pergi tengok nak standardizekan dia. Okey, benda-benda kecil ini kita kena standardizekan dia. Nah, atas talian ke dalam talian? Sebenarnya kan, sebelum COVID kan, saya tak pernah dengar dalam talian. Tapi bila MCO keluar kan, tiba-tiba PDT keluar. Dalam talian pula keluar. Dalam talian. Kalau ini ya talian kan, ini talian. Dalam talian. Kalau akulah, kalau pemahaman aku dalam talian ini. Kalau atas talian ini lain cerita. Tapi you confirm dulu And then lepas tu kan dalam proses ini kan, kalau katakan di sini you ada sebut ia dilaksanakan secara atas talian kan, maka mungkin boleh letak gambar screenshot itu di dalam bahagian-bahagian ini. Okey doktor. Gambar itu boleh. Jadual tu. Dalam jadual itu. Dalam jadual itu untuk tunjuk kepada orang kan briefing you buat secara atas talian. Okey? Okey. Beberapa je lah doktor kan? Apa dia? Gambar tu dia letak beberapa je lah doktor. Tak perlu banyak, beberapa saja sebagai satu contoh bukti kepada orang yang memang kendalikan dia. Ada kat yang screenshot tu ada muka awak bertiga ke? Macam tak ada. Kita pakai Yati seorang je. Tiga setiap minggu itu kan you all kendalikan secara berasingan kan orang-orang ini kan macam mana? Macam hari tu interview sebelum intervensi tu Zaki yang buat dengan kita. Lepas tu
Jadi tak apa. Jadi kalau yang masuk itu kan, kalau macam kata fasa itu Yati yang masuk, Yati ada screenshot tak dengan student? Okay. Ada tak Yati? Letak gambar itu di mana Yati mengendalikan dia. Lepas tu ada fasa yang Yati dengan Zara ataupun Yati dengan Fatih masuk kan? Jadi time itu ada gambar tak? Yang Zati dengan Susan ada, yang saya dengan Zara dengan Susan ada lah. Tak apa. Janji fasa-fasa itu. Saya nak tengok fasa-fasa itu ada putih di situ. Okay? Ada putih di situ. Alright. So, saya rasa then lepas itu saya rasa saya dah save dah. Okay lah. So, bahagian-bahagian itu nanti lepas awak siap masuk gambar kan, awak hantar kali kedua untuk saya tengok kali terakhir. Okay. Ada soalan mau tanya saya? Doktor, content flow dia tu jelas dah doktor? Hari pertama baca memang saya tak tahu. Hari kedua saya baca kan, saya makin clear saya. Saya kena baca 2 kali. Sebab tengok ini fokus kajian, objektif, sasaran, metode, and then di sini kaedah pengumpulan data awak, ini yang awak rancang. Lepas tu kan awak carry out analisis dokumen, awak buat temu bual berstruktur, and then tema-tema ini yang awak dapat daripada temu bual kan. Lepas itu perancangan, jadi awak lepas dapat awak sudah sakkan masalah itu, maka awak akan merancang langkah intervensi dah. Ini kena cantikkan. Lepas itu kemudian awak telah melaksanakan intervensi itu kan, betul tak? Di sini awak tulis perancang. Adakah lepas bahagian ini perancangan langkah intervensi itu termasuk pelaksanaan intervensi? Pelaksanaan dalam. Jadi kalau termasuk kan, saya tak tahu nanti kalau orang rasa termasuk dalam pelaksanaan langkah intervensi. Okey? Jadi ini awak double check tengok adakah sesuai kalau saya letak dalam pelaksanaan langkah intervensi. Sebab bila saya baca di sini kan, saya nampak awak buat minggu-minggu ini kan, ini langkah pelaksanaan awak kan, betul tak? Itulah sebab saya rasa awak sudah mula buat intervensi di sini. Pemerhatian tu perancangan tu doktor. Okey, jadi maknanya pelaksanaan sekali lah kan? Lepas tu soal sini ada pemerhatian soal seledik. Lepas awak laksanakan, dan awak baru dapatkan kajian awak kan? Ya. Lepas itu, okey, ini dah ada. Ini hasil. So, sesiang piawai keluarkan semua sesiang piawai Okay. Okay, and then lepas ini, okay, then saya clear lah, saya clear. Okay, tahniah, dah clear saya. Okay. So, benda-benda kecil tadi, jadual, cek nombor jadual itu, yang pertama. Yang kedua, cek minggu itu, okay, nombor minggu itu. Yang ketiga, raja itu, tolong munikan raja itu. Yang ketiga, raja munikan. Kemudian, apa lagi? Yang keempat, tolong semak semula kan, nampak perkataan akan dengan telak. Akan telak. Yang akan itu kan, sebab you all bila buat pengkir bersama saya kan, memang akan dilaksanakan, akan diambil, akan itu kan. Sekarang telak siap. Jadi tukarkan akan kepada telak. Okey. Dan yang kelima masukkan gambar. Okey. So rujukan saya rasa okey, rujukan saya rasa dah okey dah. Sesiap piawai keluarkan sisihan piawai itu. Sisihan piawai tolong keluarkan. Okey. Okey, then saya rasa apa lagi tadi kata. Doktor, gambar tu kena ada penerangan ke? Gambar itu tajuk gambar sahaja. Gambar tajuk sahaja. Tak payah penerangan pun tak apa. Sebab awak letak gambar di dalam jadual fasa itu kan. Betul tak? Kalau awak letak gambar dalam jadual fasa.
Ya, Yati? Yalah sebab gambar tu tadi doktor sudah letak kat jadual tu kan. Jadual tu dah nampak slow kan. Ya, betul. Cuma labelkan gambar itu sahaja, itu rajak berapa, okey. Turutan okey dah, makin jelas dah turutan. So, yang lain-lain itu dari segi struktur ayat, kata, perbendaharaan kata, penggunaan imbuhan, semua saya rasa okey dah, rujukan jelas dah. Tadi yang literature review, kau nak letak tak literature? Ada dekat dalam refleksi muka ada juga. Kita review sikit. Saya tengok sekejap. Dia tak ada tajuk yang spesifik di kita review. Sebab you all pakai scaffolding kan, teknik scaffolding. So, Macam dalam refleksi sini dalam pengenalan tu dah ada maksud scaffolding tu tak tahu. Istilah scaffolding diperkenalkan oleh Wood, Brunner dan Ross dalam kajian mereka mengenai percakapan antara ibu bapa untuk menyelesaikan pelaksanaan dia. Justru. Okey. Tujuan pembelajaran dapat dicapai sekiranya pelajar memahami apa isi kandungan pembelajaran seorang. Justru teknik scaffolding, tugasan pentaksiran. Boleh tak saya minta satu benda lagi? Dekat sini kan tugasan pentaksiran khusus yang berbentuk penulisan memerlukan bimbingan yang konsisten daripada pensyarah kerana ia melibatkan penguasaan kemahiran menganalisis maklumat, menghurai dan merumus. Kalau boleh sini kan, sebab saya tak nampak, saya hanya nampak awak punya tujuan itu kan, tapi tak nampak siapa supporter itu. Mungkin contoh kalau katakan ini jelas melalui, ini jelas diterangkan melalui pendapat pendapat Marcus 2021 di mana scaffolding berupaya bla bla and so on. Tambah 1-2 statement ini yang terkini untuk nampak kelebihan scaffolding itu kan betul-betul boleh membawa kelebihan kepada kajian awak itu. Sebab yang awak ada sekarang kan saya nampak hanya cerita sahaja. Ada benda tapi cerita sahaja. Dia cerita. Dia tak ada satu lagi siapa saya nak rujuk. Okey. Jadi mungkin contohnya kan awak boleh tengok kan kalau scaffolding kan. Okey, scaffolding advantage. Okey, katakan. Tengok apa yang ada di sini. Tengok banyak Tengok advantages and disadvantages of scaffolding in the classroom. Tengok. Kalau nakkan macam ini kan, contohnya kan, you boleh search like yang lebih akademik kan. Okey, kita pergi scholar tengok, kita letak sini. Kalau scholar tak banyak, jadi kita kena kurangkan sikit perkataan dia, tengok apa yang ada. Tengok. Jadi kita letak 2017 tengok. Jadi, scaffolding to make languaging a classroom norm. Ini semua kelebihan dia, tengok. Banyak di sini. Boleh cari dari sini, dari Google Classroom. Okay, then lepas tu selesai. Lepas tu saya rasa you boleh start masukkan dia yang warna merah itu saya bagi awak. Okay, saya save dulu terus bagi sekarang. Thanks for the ampun I have class ini. So saya terus bagi sekarang. Kalau tak nanti orang tua lupa lagi. Saya terus bagi. Wah, dah lagi. Mudah. Setahun lebih lagi saya mau merayakan hari jadi ke-50 dah. Okey, dah bagi dah. Jadi sekarang, okey, tahniah saya ucapkan sekali lagi telah siap. Adalah 95% dah. Okey. Jadi, sepatutnya Mr. Marcus kena say something. Tapi saya rasa dia sekarang di Unimas kan tak tahu dia buat apa di sana. Mungkin di Unimas nak jemput COVID-19 kot.
Okay, jadi tengok dia sudah lari. Okay, jadi pelibatan UO secara secara langsung dalam penulisan kajian tindakan satu peluang untuk menampak baikkan masuk keluar. Maka seorang tengok apa orang ini ya. Kacau. Okey, jadi penulisan kajian tindakan ini kan satu peluang sebenarnya kan untuk membantu kita di Politeknik untuk menulis. Sebab untung saya tahun 2021 kan saya siap penulisan di Politeknik kan. Next year saya tak mau buat dah betul-betul. Next year saya nak fokus di luar institusi. Semua di luar institusi. Saya nak fokus dengan college community. Saya nak fokus dengan politeknik yang lain yang jemput saya buat kajian tindakan bersama dengan mereka. Sebab politeknik saya dah letak dah. Saya tak mau buat dah. Cukup dah.